Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita berpeluang untuk kita menyambung semula tadabbur kita menerusi surah Luqman. Dan insya-Allah untuk malam ini kita boleh buka muka surat 411 dan kita akan bacakan bermula daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9. Jadi untuk malam ni kita akan sama-sama menyelusuri dan mentadabburi, menghayati daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9. Baik, saya bacakan dulu firman Allah Ta'ala ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Baik, berdasarkan ayat ke-6 yang saya bacakan sehingga ayat yang ke-9 ya. Sekarang ni kita nak tengok terjemahannya dulu, kemudian baru kita pergi kepada sedikit ringkasan tafsir dan diikuti dengan tadabbur insya-Allah. Allah SWT berfirman pada ayat yang ke-6 dengan mafhumnya. Dan ada di kalangan manusia sama ada yang beriman atau yang tidak beriman. Bila kita baca Quran, jika dalam Quran Allah menyebut perkataan al-insan ataupun perkataan an-nas, dia memberi maksud kepada umum, yakni sama ada orang yang beriman ataupun yang tidak beriman. Namun dalam konteks ayat yang ke-6 dalam surah Luqman ini, perkataan an-nas dekat sini dia tidak merangkumi kepada maksud orang beriman. Tetapi an-nas dekat sini dia merujuk kepada penduduk Mekah. Dia merujuk kepada kaum musyrikin Makkah, orang kafir Quraisy.
dia juga merujuk kepada orang-orang munafik. Ya, orang-orang yang munafik. Ya, berdasarkan kepada ayat yang ke-6 ini. Okey, kita sambung balik. Apa kata Allah tentang perangai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik dan juga orang-orang yang fasik? Mereka adalah orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyesatkan diri mereka dan orang ramai daripada agama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berdasarkan kepada pengetahuan. Ini tidak berdasarkan kepada ilmu. Dan ada pula di kalangan mereka itu yang menjadikan agama Allah ini sebagai ejek-ejekan atau sebagai olok-olokan. Mereka adalah orang yang akan beroleh azab yang menghinakan kepada mereka. Okey, ini adalah untuk ayat yang ke-6. Sekarang ni kita nak lanjut pada ayat yang ke-7. Ayat ke-7, dan apabila dibacakan pula kepada golongan-golongan manusia itu akan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, maka berpalinglah dia dengan angkuhnya daripada mendengar ayat Al-Quran ini, seolah-olah adanya penyumbat pada kedua telinga mereka. Yakni seolah-olah mereka itu tidak mendengarkan ayat Allah. Walaupun mereka dengar, tapi seolah-olah macam ayat Quran itu tidak didengari oleh mereka dan tidak difahami oleh mereka dan tidak dihayati oleh mereka dan tidak diambil pengajaran oleh mereka. Maka kemudian Allah mengatakan, gembirakanlah mereka. Allah suruh Nabi SAW, gembirakanlah kepada orang-orang yang seperti ini, bahawasanya akan ditimpa kepada mereka azab yang tidak terperi sakitnya. Ayat ke-8 Allah lanjutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan beroleh syurga yang penuh dengan pelbagai nikmat. Sekarang ni Allah Ta'ala cerita pula sifat golongan orang-orang yang beriman. Ya, di manakah tempat kembali mereka. Kemudian ayat ke-9, kekallah mereka, yakni orang beriman dan beramal saleh itu di dalam syurga. Demikian dijanjikan oleh Allah dengan janji yang benar kepada orang yang beriman dan beramal saleh, dan dialah jua Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Okey. Demikian adalah berkenaan dengan terjemahan yang telah kita bacakan daripada ayat yang ke-6 sehingga kepada ayat yang ke-9. Okay, sekarang ni kita nak pergi kepada ringkasan tafsir sebelum kita lanjutkan kepada tadabbur yang kita ambil daripada ayat 6 hingga ayat 9 ini. Baik, pada ayat yang ke-6, kalau kita baca di sini Allah Ta'ala menceritakan di antara usaha-usaha orang-orang kafir musyrikin dan juga usaha-usaha orang-orang munafikin di dalam mereka menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana usaha mereka dalam menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mereka hendak mengalihkan perhatian orang ramai daripada mengikuti dan juga daripada mendengari dan mengimani kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah cerita tentang apa bentuk tipu daya mereka, apakah perancangan mereka dalam nak menghalangi itu. Allah menyebutkan yang pertama, yashtari, iaitu kata para ulama tafsir, mereka membelanjakan harta mereka. Mereka membelanjakan harta mereka untuk apa? Untuk menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghalang daripada orang mendengarkan Al-Quran, menghalang daripada orang mengenal Allah, Tuhan yang Esa,
menghalang daripada orang berbuat kebaikan. Ini antara kerja-kerja mereka. Sebab tu dalam ayat Quran yang lain Allah menyebutkan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kerja orang-orang kafir ini atau kerja orang-orang munafik ini atau kerja orang-orang fasik ni, kerja dia tiap-tiap hari dia akan fikir macam mana nak halang orang daripada beriman. Macam mana nak menghalangi daripada kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, kebenaran dakwah Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi SAW tidak dapat dipengaruhi oleh orang ramai. Nak sekat supaya orang ramai tidak beriman dan tidak mengimani dan meyakininya. Ini kerja mereka. Ini tugas mereka. Ini perancangan mereka. Allah kata liyasuddu an sabilillah. Mereka akan sekat. Bukan sekat orang daripada beriman, bukan sekat daripada orang menerima kebenaran untuk orang mengenali Tuhan, mereka sekat orang yang berbuat baik. Bahkan mereka membuka ruang untuk orang berbuat kejahatan dan kemungkaran. Ini sifat mereka. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, yang pertama dalam surah Luqman ni, lahwal hadis. Cara mereka nak menghalangi dakwah Nabi SAW itu adalah dengan lahwal hadis. Apa lahwal hadis? Lahwal hadis ni ada sebagai ulama menafsirkan dengan perkataan fitnah-fitnah yang jahat dan buruk yang direka-reka dan diada-adakan. Jadi macam mana mereka nak sekat dakwah Nabi? Mereka cipta fitnah. Mereka cipta berita-berita, cerita-cerita yang tidak benar. Dengan mendakwa Nabi SAW gila, dengan mendakwa Nabi SAW itu tukang sihir, dengan mendakwa Nabi SAW itu tukang jampi, dan bermacam-macam lagi. Ini tipu daya mereka untuk menghalangi orang daripada mendengar ajaran dakwah Nabi SAW. Yang kedua, lahwal hadis itu bukan sekadar cerita fitnah yang diada-adakan untuk memburukkan kepribadian Nabi SAW, tetapi juga adalah lahwal hadis merujuk kepada iaitu syair-syair. Ya, bait-bait syair yang mereka telah pun rangkapkan bait-bait syair itu untuk memperdengarkan kepada orang-orang ramai agar mereka terpedaya dengan bait-bait syair yang menghina Nabi SAW atau rangkap-rangkap syair yang menghinakan ajaran dan agama Islam. Mereka create syair. Yang ketiga, lahwal hadis ada juga yang menafsirkannya maknanya nyanyian. Nyanyian. Ya. Maknanya cara mereka nak menghalangi daripada orang tertarik kepada dakwah Nabi SAW, mendengarkan Quran dan juga mengikuti kepada sunnah Nabi SAW, mereka menciptakan hiburan, iaitu nyanyian. Mereka upah wanita-wanita untuk menyanyi dan untuk berpesta supaya dengan nyanyian dan pesta itu dapat mengalihkan pendengaran sesiapa saja yang ingin mendengarkan ajaran Nabi dan dakwah Nabi SAW. Ya. Baik. Tujuan mereka, kenapa mereka buat fitnah tadi? Kenapa mereka mereka membuat fitnah, kenapa mereka membuat syair, kenapa mereka mengupah orang untuk membuat hiburan nyanyian, adalah untuk liudilla an sabilillah, menyesatkan, maknanya memalingkan orang daripada jalan Allah. Maknanya kalau orang yang nak semayang, untuk alihkan ditinggal semayang atau lewatkan semayang. Kalau orang yang nak buat kebaikan, tangguhkan buat atau tak jadi buat. Kalau orang nak beriman, tak jadi beriman kerana terpengaruh dengan fitnah-fitnah ini. Kemudian yang keduanya Allah Ta'ala sebut wa yattakhidhaha huzwa. Bahkan
bila mereka mendengar ayat-ayat Quran, bila mereka mendengar ayat-ayat peringatan, bila mereka mendengar ayat-ayat ancaman yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mentertawakannya dan mereka menganggapi ianya adalah sebagai cerita-cerita dan berita-berita yang dongeng. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bila mereka dengar akan ayat Allah, mereka berkata, وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Mereka berkata, tidaklah kawan-kawan sekalian, wahai manusia sekalian, apa yang kita dengar ni asatirul awwalin, adalah merupakan cerita-cerita dongeng. Cerita kiamat, cerita dongeng. Cerita neraka syurga, cerita dongeng. Sebab tak nampak. Ya, jadi mereka memperhinakan, mentertawakan, mempersendakan setiap berita-berita peringatan, ancaman yang telah diperingatkan kepada mereka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini adalah berkenaan dengan tafsiran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-6 tadi ya, ayat yang ke-6. Okey, sekarang ni kita nak tengok beberapa tadabbur penghayatan yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-6 ini. Yang pertama sekali, ayat ini menunjukkan pada kita bahawasanya orang-orang kafir yang memusuhi Islam tidak akan pernah berhenti untuk memburukkan ajaran Islam dan juga memburukkan imej umat Islam. Sebab tu kita tengok hari ini bagaimana mereka telah melakukan apa yang telah diceritakan dalam Quran. Mereka kata Islam agama teroris. Mereka kata orang Islam ini orang pengganas. Mereka kata kitab Al-Quran ini kitab yang melahirkan pengganas atau yang melahirkan orang-orang yang rigid, orang-orang yang golongan yang ekstremis dan bermacam-macam lagi, dan mendakwa pelbagai syubhat-syubhat dengan mengatakan Islam menyokong pedofilia, yang kerana membenarkan perkahwinan dengan kanak-kanak bawah umur, mengatakan Islam agama seks, kerana membenarkan kahwin sehingga 4, dan bermacam-macam bentuk syubhat. Ini semua Allah dah cerita dalam Quran, yang mereka sentiasa akan merencanakan dan mengaturkan lahwal hadis, iaitu berita-berita rekaan fitnah untuk melemahkan iman orang Islam yang jahil supaya rasa ragu-ragu dengan agama ini. Dan bahkan mereka ada di kalangan orientalis yang mengkaji tentang Islam, dan mereka mencari beberapa kelemahan dan kekeliruan, lalu mereka timbulkan untuk meragu-ragukan iman orang Islam. Seperti mereka kata, bagaimana Nabi yang menerima Quran ini Nabi yang tidak tahu membaca. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW nak melahirkan umat yang hebat jika baginda sendiri tidak tahu membaca? Dan bermacam-macam lagi lah bentuk syubhat yang diada-adakan untuk mengelirukan dan meragukan umat Islam. Dan kita tidak menafikan banyak di kalangan orang Islam yang juga terpengaruh dengan tipu daya dan syubhat-syubhat yang seperti ini, dengan mengatakan orang Islam menyembah Kaabah lah, dan umat Islam menyembah batu Hajarul Aswad dan bermacam-macam lagi. Ya, ini adalah satu cabaran ya kepada umat Islam dan fitnah yang Allah timpakan pada mereka. Tapi hendaklah kita menjadi umat yang sentiasa berpegang kepada agama, berpegang kepada dasar keimanan, dan sentiasa berpegang kepada kebenaran ilmu dan hujah untuk kita menangkis tipu daya dan juga fitnah-fitnah itu. Baik. Itu yang pertama yang boleh kita ambil pengajaran daripada ayat ini. Kemudian, ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana pada ayat ke-6 ni juga antara pengajaran yang boleh kita ambil
iaitu hiburan, ya, hiburan atau nyanyian, ya, berlebih-lebihan dalam berhibur. Dengan nyanyian boleh melalaikan seseorang itu dari mengingati Allah, dan jika berlebih-lebihan boleh mengeraskan hati dan melupakan akhirat. Sebab tu kita tengok antara cara nak mengasingkan jiwa orang Islam daripada agama ini adalah dengan memberikan pada mereka hiburan yang melampau, hedonisme. Ini Allah dah cerita dalam Quran. Bagaimana orang-orang kafir Mekah, mereka sanggup membelanjakan harta yang begitu besar, jumlah kosnya, untuk mengalihkan perhatian masyarakat Arab daripada beriman kepada ajaran Nabi SAW, dan juga daripada mereka meyakini kepada ajaran Nabi SAW atau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, iaitu dengan mereka memasukkan elemen entertainment, hiburan, permainan, benda-benda yang mengasyikkan, judi, apa lagi, nyanyian, pesta, berjoget dan seumpama dengannya, seperti mana yang disebutkan di dalam ayat yang ke-6 ini. Ya, kita tak nafikan dalam Islam tidak melarang kita untuk berhibur. Bahkan ada hadis Nabi SAW membenarkan untuk kita berhibur, seperti mana baginda menegur Hanzalah, seorang sahabat Nabi, yang mana dia berkata, "Ya Rasulullah, bila aku duduk dalam majlismu, aku merasa dekat dengan Tuhan, rasa takut kepada neraka, rasa rindukan syurga. Tapi bila kami duduk bersama dengan keluarga kami bergelak ketawa, kami terhibur antara satu dengan yang lain, maka kami telah menjadi munafik." Nabi SAW bersabda, tidak. Jika kamu nak setiap masa dalam keadaan mengingati syurga, mengingati neraka, la safahatkumul malaikah, kata Nabi, kamu akan jadi malaikat. Sedangkan sa'ah wa sa'ah ya Hanzalah, Nabi bersabda, sebaliknya Hanzalah, kena ada masa untuk kamu bagi hiburan untuk jiwa kamu bersama dengan ahli keluarga kamu, dan ada masanya kamu perlu untuk mengingati akhirat dan kematianmu. Maknanya apa? Seimbang. Jangan melampau batas. Macam mana nak tahu hiburan yang boleh melampau batas? Ini disebut dalam Quran dan surah Maidah, yang mana Allah Ta'ala sebut, yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah. Ada 4 benda Allah kata. Pertama, jika hiburan itu boleh membawa kepada pergaduhan. Lepas tu kita tengok sukan. Sukan orang bergaduh. Terlalu fanatik dekat tim tu, yang ni fanatik dekat tim ni. Ya, terlalu fanatik pada pasukan itu, yang ni fanatik pada pasukan ni, atau pemain tu atau pemain ni, menyebabkan kadang-kala mereka boleh berbalah antara peminat. Walaupun pemain pun bergaduh, peminat pun boleh bergaduh. Ini haram. Berhiburan sampai bergaduh macam ni haram. Kawan ni tak sokong tim kita. Dia Liverpool, yang kawan ni Manchester United. Tak sama klub. Oh, tak nak tegur. Ini haram. Kerana dia melalaikan kita daripada perintah Allah yang menyuruh untuk menghubungkan silaturahim. Kemudian menimbulkan perasaan baghdha, dendam, iri hati. Apa-apa saja hiburan yang menimbulkan rasa iri hati, rasa dendam, ini juga haram. Kemudian lagi apa dia? Wa yasuddakum an dzikrillah. Hiburan yang menyebabkan seseorang tu lalai daripada mengingati perintah Allah. Lalai untuk ingat tanggungjawab, lalai untuk bekerja dengan baik, lalai untuk menghubungkan silaturahim, lalai untuk berbakti pada ibu bapa. Ini haram. Hiburan yang berlebihan seperti ini. Ya. Kemudian termasuk juga kalau lalai daripada tanggungjawab untuk menunaikannya,
pun sama juga. Kemudian wa'anis salah, dan membawa kepada meninggalkan solat atau melewatkan solat atau mengqadhakan solat. Ini semua benda yang diharamkan oleh syarak. Ini adalah peraturan dan guidance dia, ya, yang ditetapkan oleh para ulama. Ya, baik. Jadi di sini perkara yang kita nak kena faham yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, minta maaf, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang kita bacakan ini adalah kewajipan menguruskan harta dengan baik serta pada perkara yang bermanfaat. Kerana dalam ayat ini Allah ceritakan bagaimana orang-orang musyrikin mereka sanggup membelanjakan harta mereka itu pada jalan kemaksiatan, pada jalan keburukan, pada jalan kejahatan dan kezaliman. Jadi disebabkan kerana itu Allah mencela perbuatan mereka. Ya, Allah Ta'ala mencela apa yang telah mereka infakkan daripada harta mereka itu untuk tujuan kejahatan. Disebabkan kerana itu, pengajaran dekat sini kita ambil kewajipan kita menguruskan harta kerana ia adalah salah satu nikmat yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari qiyamah. Sebab itu dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW ada bersabda, la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan berganjak kaki anak Adam sehingga mereka disoal akan 6 perkara. Yang pertama, 5 perkara, minta maaf. Yang pertama tentang umur mereka. Yang kedua tentang jasad tubuh badan mereka. Mata guna untuk apa, telinga, tangan, kaki, perut. Yang ketiga adalah tentang ilmu mereka. Belajar apa yang mereka dah buat setelah mendapat ilmu. Apa yang telah mereka amalkan. Apa yang telah mereka sampaikan. Apa yang telah mereka kongsikan. Semuanya Allah akan tanya. Yang keempat adalah berkenaan dengan harta. Daripada mana mereka perolehi dan ke arah mana mereka belanjakan. Ini menunjukkan pada kita pengajaran yang sangat penting. Bahawasanya barang sesiapa yang menginginkan Allah mempermudahkan hisabnya di hari akhirat, maka perelokkanlah hasil kerja dan pendapatan. Dan perelokkanlah belanja kita ketika kita menguruskan harta. Sebab tu siapa yang nak dapat hisab yang mudah, yang didambakan cita-cita oleh orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat hisab yang mudah. Salah satu daripada asbab untuk mendapat hisab yang mudah itu adalah hendaklah kita kerja di tempat yang halal. Dan pastikan cara bekerja kita juga halal, betul, jujur. Yang ketiga, pastikan juga harta yang kita perolehi itu bukan saja tempat kerja halal, bidang kerja halal, cara bekerja halal. Kita kena pastikan juga duit yang kita perolehi itu untuk kita simpan di tempat yang halal. Labur di tempat yang halal. Kadang-kadang kita kerja halal, tapi kita pergi melabur di tempat haram. Atau kita simpan di tempat yang haram. Jadi asal halal dah jadi haram. Termasuk juga bila kita belanjakan dia. Kita beli apa? Kalau beli saham, saham syarikat apa? Kalau kita beli makanan, makanan yang halal ke tidak? Kalau kita beli pakaian, pakaian yang halal ke tidak, yang patuh syariah atau tidak? Semua benda ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi antara cara untuk memudahkan dan memendekkan tempoh hisab kita di hari akhirat, maka perelokkanlah kerja dan simpanan atau pelaburan dan belanja kita. Elakkan daripada tempat-tempat riba, tempat-tempat yang adanya unsur-unsur menolong-nolong pada perkara kemaksiatan, ya, dan sebagainya. Maka ini perlu dijauhi.
Baik, kemudian kita tengok pengajaran yang berikutnya, iaitu menggunakan nikmat pendengaran dengan sebaiknya melalui mengambil peringatan dan pengajaran serta i'tibar. Kerana dalam ayat ini juga kita tengok, dalam ayat ini juga pada ayat yang ketujuh, pada ayat yang ketujuh, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawasanya kepentingan untuk kita memilih mendengar benda-benda yang baik. Sorry, bukan ayat ketujuh, ayat ke-6, minta maaf. Sebab dalam ayat ni Allah ceritakan bagaimana bila orang musyrikin nak memalingkan manusia daripada mendengar Quran. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut dalam satu firman Allah SWT, mana kejap ya. Okey, dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, okey, tengok dalam surah Fussilat pada ayat 26. Surah Fussilat pada ayat 26, Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Apa kata Allah? Dan orang-orang kafir itu akan berkata sesama mereka, janganlah biarkan manusia mendengar Quran ini, dan lawanlah Quran ini. Daripada orang dengarnya, lawanlah Quran ini supaya orang mendengar nyanyian-nyanyian, jeritan-jeritan liur rendah, dan juga bertepuk-tepuk dan bersorak-sorak, supaya kamu menjadi orang-orang yang berjaya mengganggu Nabi yang membacakan Al-Quran ataupun mengelakkan orang daripada mendengar Al-Quran itu. Di sini menunjukkan pada kita betapa pentingnya kita menggunakan nikmat pendengaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Cara untuk kita mensyukurinya adalah dengan kita mendengar ayat-ayat Allah. Bukan sekadar mendengar bacaan, tapi mengambil i'tibar, mengambil pengajaran daripadanya, dan juga kita mengambil penghayatan daripada ayat Allah Ta'ala itu bagi menambahkan lagi rasa takut dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dekat sini menunjukkan pada kita, kalau kita dapat memelihara nikmat pendengaran dengan baik, ia adalah salah satu daripada jalan untuk seseorang itu kekal mendapat dan berada di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ayat yang kita baca, ayat yang ke-6 ini, kalau Abang Akak perhatikan, Allah mulakan dengan perkataan wa minan nas, dan ada di kalangan manusia. Kerana Allah nak bagi tahu, ayat sebelum ni yang kita dah baca pada minggu lepas, golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, bagaimana mereka boleh mendapat petunjuk? Sebab mereka memilih untuk mendengar benda-benda yang baik. Nak dengar Quran, nak dengar ilmu, nak dengar benda yang bermanfaat. Maka disebabkan kerana mereka memilih untuk mendengar benda-benda yang baik, Allah membukakan jalan untuk mereka mendapat hidayah. Jadi kat sini pengajarannya sangat penting. Kalau kita menggunakan telinga yang Allah berikan anugerah pada kita sebagai nikmat untuk lebih suka dan lebih cenderung mendengar benda-benda yang tidak baik, mendengar umpatan, mendengar fitnah, mendengar tentang benda-benda maksiat, kata-kata kufur, kata-kata syirik, dan perkara-perkara yang sesat dan sebagainya, maka pendengaran itu dia boleh memberi kesan kepada jiwa manusia dan kepada hati manusia, yang akhirnya menyebabkan hati itu terhijab daripada mendapat hidayah Allah. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Baqarah, Allah kata apa? Khatamallahu ala qulubihim. Tengok, perhatikan ayat ni. Allah akan kunci hati mereka. Okey, lepas Allah sebut hati, Allah kata apa?
wa ala sam'ihim. Punca Allah mengunci hati mereka kerana Allah telah mengunci pendengaran mereka. Wa ala absarihim. Dan juga menyebabkan Allah kunci hati mereka kerana Allah juga telah mengunci penglihatan mereka. Sebab tu kalau kita nak anak kita, nak keturunan kita sentiasa jadi orang yang baik-baik, kita selalu kena pendengarkan kepada mereka pendengaran yang baik-baik. Ya, dengarkan benda yang baik menjadi asbab untuk ia memberi kesan kepada hati kita untuk mendapat hidayah Allah dan akhirnya menyebabkan kita berada dalam kebaikan. Sebab itu jangan meremehkan apa yang kita dengar, kerana dia boleh menentukan bagaimana hati kita. Dia boleh mencorakkan bagaimana hati kita. Sebab itu saya nak kongsikan di sini ada satu doa daripada Nabi SAW. Kalau siapa yang dah pernah hafal doa ni atau pernah dengar, alhamdulillah. Ya. Doa ini Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung daripada pintu-pintu kejahatan pada anggota tubuh badan kita. Dan pintu kejahatan itu berdasarkan doa Nabi ini bermula daripada pendengaran. Bila pendengaran kita tidak baik, dia memberi kesan pada penglihatan. Bila penglihatan kita tak baik, dia beri kesan kepada ucapan ataupun lidah kita. Bila lidah kita tak baik, maka dia beri kesan pada hati kita. Bila hati kita tak baik, dia memberi kesan kepada niat kita. Okey, apa doanya? Doanya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam bab witir. Dan Imam Tirmizi dalam kitab doa. Sebab kenapa Imam Abu Daud letak dalam bab witir? Kerana Nabi SAW membacakan doa ini sesudah baginda mengerjakan solat witir. Kalau siapa belum witir, dia sebelum tidur witir, kemudian baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyati. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan pendengaranku. Aku berlindung daripada kejahatan pandanganku. Aku berlindung daripada kejahatan lidahku. Aku berlindung daripada kejahatan hatiku. Dan aku berlindung daripada kejahatan niatku. Setengah riwayat dibaca maniyi, dan aku berlindung daripada kejahatan nafsuku. Ya, jadi ini adalah pintu-pintu kejahatan yang perlu kita minta berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kemudian kita nak lanjutkan tadabbur yang seterusnya. Tadabbur seterusnya adalah ancaman. Masih lagi pada ayat ke-6. Ancaman kepada seruan kesyirikan, ajaran sesat, tafsiran yang berlandaskan nafsu, serta menjadikan orang jahil dan orang fasik sebagai ikutan. Ayat ini juga menerangkan pada kita ada beberapa ciri yang orang yang kita kena minta lindung daripadanya. Pertama, lahwal hadis. Orang yang menyeru kepada syirik. Orang yang menyeru kepada kufur. Ya, orang menyeru kepada agama kufur, agama syirik. Yang kedua, liyudilla an sabilillah. Orang yang menyeru kepada ajaran sesat. Kita kena minta lindung pada Allah Ta'ala juga. Yang ketiga, bighairi ilmin. Kita kena minta lindung daripada menjadikan orang yang tak ada ilmu, ini orang yang jahil atau orang yang fasik, sebagai ikutan kita atau sebagai pegangan kita. Kemudian dalam ayat ini juga kita disuruh minta berlindung daripada golongan orang-orang munafik.
yang menjadikan agama ini sebagai permainan dan bahan olok-olokan, bahan ketawa dan ejekan mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita minta berlindung daripada mengikuti golongan-golongan ini. Sehingga kan kata Ibnu Abbas, sepupu Nabi, Ibnu Abbas menyatakan 3 golongan yang merosakkan agama kamu. Ya, ada 3 golongan yang boleh merosakkan agama kamu yang boleh kamu berlindung daripadanya. Pertama, orang agama yang melampaui batas. Apa maksud orang agama yang melampaui batas? Ini orang yang berilmu, orang yang beragama tetapi dia tak ikut agama. Dia tak ikut kebenaran agama. Bahkan dia menyembunyikan ilmunya, dia menyembunyikan kebenaran dan dia menyuruh orang untuk mengikut kejahatan. Dia menyokong kejahatan, dia membenarkan kemaksiatan. Ya, ini adalah orang yang merosakkan agama. Yang kedua, orang merosakkan agama ni adalah pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin boleh mencorakkan agama seseorang. Kerana seseorang itu akan terikut agamanya berdasarkan kepada agama pemimpinnya. Dan yang ketiga yang boleh merosakkan agama itu adalah orang jahil atau orang fasik yang dijadikan ikutan. Ya, yang diambil sebagai ikutan dalam bab agama. Maksudnya dalam bab agama kita lebih dengar cakap orang jahil daripada orang berilmu. Kita lebih banyak mengikut perbuatan orang fasik daripada perbuatan orang yang bertakwa kepada Allah. Baik. Kemudiannya kita nak tengok pengajaran terakhir daripada ayat yang ke-6 ini, menjauhi sifat orang munafik yang suka menjadikan agama sebagai alat persendaan dan keinginan nafsu. Ini juga satu perkara pengajaran yang sangat penting, iaitu jangan sesekali kita menjadikan agama ini sebagai bahan permainan untuk membenarkan keinginan nafsu kita. Ya, tak boleh. Ya, contoh kita tafsirkan agama mengikut nafsu kita. Ini kita telah menjadikan agama sebagai permainan. Ya, seperti kita kata, oh saya terpaksa mencuri duit orang, saya terpaksa berzina kerana darurat. Lalu dibaca ayat Quran. Quran kata darurat tak apa. Dia mempersendakan ayat Quran sebenarnya. Dia memperolokkan ayat Quran dan hukum Allah sebenarnya. Termasuk jugalah di antaranya yang disebutkan oleh para ulama. Sekejap ya. Saya terlupa tadi. Okey, sekejap ya. Okey, yang seterusnya kita tengok termasuk orang yang mempersendakan agama ini adalah apabila mereka disuruh mereka untuk berbuat kebaikan, diajak mereka untuk berbuat kebaikan, lalu mereka mentertawakannya atau meremehkannya dengan menganggap ia tidak penting, bahkan mengabaikannya dan memalingkan diri daripadanya. Ini satu pengajaran yang sangat penting kerana kita nak minta lindung daripada sifat orang munafik. Contoh kalau orang ajak kita buat satu kebaikan. Jom kita pergi belajar. Kalau kita tak nak pergi pun, kita hanya berdiam. Minta maaf. Gitu saja. Ya? Tapi jangan kita kata, alah kau belajar pun bukan pandai pun. Jangan kita menghina. Seolah kita meremehkan orang yang belajar tu. Yang kadang-kadang manusia ni ada yang dia tak rasa perkataan dia itu berdosa. Ya, dia rasa perkataan itu hanya sekadar gurauan, permainan. Sedangkan dia tak sedar, dia telah meremehkan orang yang belajar dan dia telah meremehkan ilmu itu. Yang akhirnya Allah Ta'ala akan mencabut kepentingan ilmu di dalam jiwa dia. Sebab tu di zaman Imam Nawawi, zaman Imam Nawawi dulu, ada seorang yang pernah menghina orang yang pergi berjalan kaki
untuk menuntut ilmu. Dia nampak orang jalan kaki, dia kata, tak payahlah penat-penat jalan kaki pergi untuk ilmu. Ya, kerana nanti bila kau sampai ke tempat ilmu, penat kamu itu menyebabkan kamu tak dapat ilmu kesemuanya. Maknanya dia hina lah. Dia kata kalau kamu jalan kaki pun sampai-sampai nanti kamu dah terlambat ataupun kamu sampai dah lewat nak belajar. Atau kalau kamu duduk pun dengan penat tu menyebabkan kadang-kadang kamu tertidur. Ya, akhirnya bukan semua ilmu kamu dapat. Tapi sekurang-kurangnya dia duduk. Walaupun dia dapat sedikit, tak apa semua. Tapi dia dapat ilmu itu. Bila Imam Nawawi dengar dia berkata demikian, Imam Nawawi mengatakan, ya, apakah engkau menghina orang-orang yang telah dibentangkan sayapnya oleh para malaikat? Ya, yang malaikat bentangkan sayap pada orang menuntut ilmu. Ya, tidurnya itu, Imam Nawawi kata, tidurnya ia kerana kepenatan dalam mencari ilmu lebih baik daripada rehatnya kamu dalam keadaan tidak berilmu. Maka Allah akan mencampakkan kejahilan di dalam diri kamu. Ini yang diperingatkan. Ya, jangan kita menghina orang ajak buat kebaikan. Jangan kita mengejek orang yang ajak kita berhenti buat kejahatan. Alah, kau ni macam baik sangat, nak suruh aku berhenti. Jangan. Kalau dia ajak kita berhenti, kita jangan hina dia. Kerana dia telah pun dikirimkan oleh Allah Ta'ala untuk menasihati kita sebagai hujah di hari akhirat yang bahawasanya peringatan tu dah sampai kat kita. Jadi sebab tu jangan kita hina, bahkan kita kena bersyukur, ya Allah terima kasih kerana hantar ada orang yang menegurku, ya Allah. Sepatutnya begitu. Ya. Okey, baik. Kemudiannya kita nak lanjut pada ayat ke-7. Pada ayat ke-7 ni Allah Ta'ala menyatakan, Allah ceritakan pula sikap golongan orang-orang yang kita dah sebutkan tadi. Apabila Nabi SAW membacakan juga ayat Quran pada mereka, apa reaksi mereka? Ayatuna tu maknanya ayat Quran. Ya, bila Nabi SAW memperdengarkan pada mereka ayat Quran, sikap mereka apabila mendengar ayat Quran itu bukannya diam, dengar dengan khusyuk, dengar dalam keadaan menghayati, ingin mengetahui dan ingin mempelajari. Tidak. Bahkan kata Allah, walla. Apa makna walla? Para ulama mentafsirkan adalah berpaling. Sambil mereka memalingkan wajah, membelakangkan Nabi SAW dan menutup telinga mereka. Bila Nabi datang, baca je ayat Quran, terus paling muka, terus paling badan, sambil tangan mereka menutup di telinga mereka kerana mereka tidak mahu mendengarkan sama sekali ayat Allah. Yang mereka tak nak dengar. Ya. Bukan dalam keadaan mereka berbuat demikian tu Allah kata mustakbiran. Ketika mereka memalingkan wajah, memalingkan pandangan, mengalihkan tubuh, menutup telinga, mereka bukan buat perbuatan itu dalam menghina Nabi SAW yang sedang membacakan Quran pada mereka atau berdakwah pada mereka. Tapi dalam hati mereka tu kata Allah, mustakbir. Mereka rasa angkuh, sombong kerana mereka rasa ayat itu tidak layak untuk menasihati mereka. Mereka menganggap dalam jiwa mereka Nabi SAW tak layak nak tegur mereka. Mereka ketua Quraisy. Nabi orang siapa? Mereka adalah orang hartawan. Mereka adalah orang yang memiliki kuasa dan kedudukan. Mereka adalah orang yang memiliki pengaruh, ya, memiliki pengikut yang ramai. Dalam hati mereka ada sikap takabur dan sombong dan ujub, merasakan ayat Quran tu Nabi tak layak nasihat mereka. Rasa ayat Quran tu tak valid, ya, tidak valid untuk diterima. Ini sombongnya jiwa mereka. Ini Allah cerita dalam Quran. Seolah-olah masa mereka tutup telinga mereka tu, kata Allah, dengan tangan mereka, mereka tak sedar ketika mereka mengambil tangan mereka berpaling daripada Nabi ketika Nabi baca ayat Quran, mereka tutup telinga mereka. Allah kata Allah juga telah menutup telinga mereka dengan waqra. Apa itu waqra?
kata para ulama tafsir, waqra ni adalah sejenis alat penyumbat telinga. Mereka tutup dengan tangan. Tapi Allah kata hakikatnya Allah telah meletakkan penyumbat kapas lah, macam kapas. Penyumbat di telinga mereka yang maksudnya dekat sini mereka tidak akan mendapat sebarang lagi petunjuk atau sebarang lagi manfaat daripada peringatan yang disampaikan pada mereka. Inilah yang Allah kata dalam Quran, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kamu memberi peringatan kepada mereka wahai Rasulullah atau kamu tak bagi peringatan, kamu nasihat ke tak nasihat ke, mereka tetap tidak akan beriman. Ini impak dia. Impak bagi orang yang sombong. Impak bagi orang yang angkuh. Impak bagi orang yang berpaling daripada menerima kebaikan. Kesan dia Allah menutup pintu kebaikan dalam hatinya sehingga dia tidak lagi ingin mengikuti kebaikan, ingin mengerjakan kebaikan ataupun mencintai kebaikan. Ini sangat bahaya. Ya, jadi kat sini kita nak tengok pengajaran daripada ayat yang ke-7. Baik. Pada ayat ke-7 Allah menceritakan pengajaran yang boleh kita ambil, menjauhi sikap sombong dan ujub. Jauhi sikap sombong dan ujub. Sombong kerana apa? Sombong dan ujub kerana kelebihan yang ada pada diri hingga merendahkan orang lain dan enggan untuk menerima kebenaran yang telah sampai kepada mereka, bahkan mereka ingkar daripadanya. Ini satu tadabbur yang sangat-sangat penting. Ingat ya, sifat sombong adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Apa makna sombong? Ramai orang tak tahu sombong tu apa. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan sombong itu ada dua. Satu, merendahkan orang lain dan membesarkan diri. Nombor dua, enggan menerima kebenaran dan enggan berbuat kebaikan. Itulah sombong. Kalau orang ajak kita buat baik, kita tak nak buat benda baik itu, sedangkan kita tak ada alasan untuk tak buat. Sombong. Kalau sekiranya orang nasihat kita menghina orang tu, alah tak payah nasihat lah, kan? Kita merendahkan dia, memperkecilkan dia. Aku tahulah siapa kau nak nasihat, umpama contoh. Maka itu tanda sifat sombong. Sedangkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sombong itu adalah selendangku. Sesiapa yang di kalangan hamba-Ku yang memiliki sifat sombong, dia telah menarik selendang daripada diriku. Macam kita jumpa satu orang yang buat selendang kat leher dia, tiba-tiba datang satu orang, tarik selendang tu dengan kasar, agak-agak orang tu marah lah. Marah. Maknanya sifat sombong ni antara sifat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis, perhatikan hadis ni sangat menakutkan. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Takkan masuk syurga sama sekali orang yang memiliki sifat sombong walau sebesar zarrah. Maknanya kalau dia ada sifat sombong, walaupun sebesar atom, sebesar apa lagi benda yang paling kecil, tak kisahlah apa-apa, sawi ke, apa ke, yang lebih kecil daripada itu, elektron ke, yang paling kecil, kalau ada sifat sombong walau sekecil itu, Nabi kata takkan masuk syurga. Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang sombong akan dibawa di hari akhirat, lalu diinjak-injak mereka di padang mahsyar. Yang orang akan injak-injak dan pijak mereka di padang mahsyar. Ini jauhi sifat sombong dan sifat ujub. Apa itu ujub? Ujub berbeza dengan sombong. Ujub adalah sentiasa merasa kelebihan pada dirinya.
lebih banyak daripada orang lain. Oh, bila cakap tentang apa, semua dia nak menang. Ini ujub. Oh, semua puji diri sendiri. Semua kata kelebihan dia lebih daripada orang lain. Ini sifat ujub. Sebab tu kena jauhi sifat sombong dan ujub kerana dia adalah sifat iblis. Jika sifat iblis masuk dalam jiwa manusia, maka kata Imam Ghazali, ini adalah suntikan iblis. Jika masuk dalam jiwa manusia, amat sukar manusia itu untuk menanggalkannya. Kerana ia adalah sifat yang menyebabkan seseorang itu dipengaruhi oleh iblis. Ya, baik. Kemudian dekat sini pengajaran di sebalik itu juga yang boleh kita ambil apa dia? Iaitu pengajaran bahawasanya bila ada orang sampaikan pada kita nasihat, sampaikan pada kita kebenaran, sampaikan kepada kita peringatan, ajak kita berbuat kebaikan. Kalau kita tak nak buat, jangan kita sombong, jangan kita ujub, jangan kita hina orang itu, jangan kita hina apa yang dia nasihatkan. Kita tolak kebenarannya. Ya. Kerana dibimbangi dengan sikap ingkar seperti itu menyebabkan Allah Ta'ala menutup pintu hati kita daripada menerima kebaikan dan kebenaran itu, yang akhirnya menyebabkan kita akan dikekalkan dalam kesesatan. Sebab tu kalau orang nasihat kita, terima kasih kat orang tu. Ya, kalau orang ajak kita buat benda baik, ya, kalau kita memang tak mampu nak buat juga, kita minta maaf dekat dia. Ya, tapi kita katakan dia, tolong ingatkan dia lagi di masa akan datang. Ya, jangan kita mencipta 1000 alasan untuk menjauhkan kita daripada kebenaran, kerana kata para ulama, Allah akan menciptakan lebih 1000 halangan untuk kita mendekati kebenaran. Setiap kali kita mencipta alasan untuk mengelakkan daripada berbuat kebaikan, Allah akan cipta lebih 1000 halangan untuk mendekatkan kita kepada kebaikan itu di masa akan datang. Baik, kemudian pada ayat yang ke-7 ini juga, kita nak ambil pengajaran dia, di mana, kita nak masuk kepada tanda mereka yang terhalang daripada mendapat petunjuk. Ini pengajaran pada ayat ke-7 juga. Allah Ta'ala sebut golongan yang waqra, yang Allah tutup telinga mereka sehingga mereka tidak lagi mendapat petunjuk daripada Allah. Apakah tanda-tanda orang yang terhalang daripada mendapat petunjuk? Ada 6. Berdasarkan ayat yang kita baca, ayat 6 sampai ayat 7 ni, ada 6 benda. Tanda-tanda, minta maaf ya. Tanda-tanda yang Allah telah tutup telinga dia daripada menerima kebenaran. Yang pertama, leka dan lalai. Orang yang Allah dah tutup telinga dia ni, dia selalu nakkan kelalaian, dia selalu nakkan hiburan, leka. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan dia kekal dalam kejahilan. Dia terus berada dalam jahil. Dia tak nak keluarkan dirinya daripada kepompong kejahilan. Yang ketiga adalah sambil lewa terhadap perintah Allah. Maknanya meremehkan kebaikan, meremehkan dosa, hati-hati. Yang keempat, sombong dan angkuh dengan kelebihan yang ada pada diri. Wal'iyadzubillah. Yang kelima, cinta kepada dunia secara berlebihan. Ini kesan ni, impak dia. Yang keenam, berpaling daripada menerima kebenaran dan mengikuti kebaikan. Dia suka membantah, dia suka mengingkari bila orang ajak kepada kebaikan dan kebenaran. Okay, sekarang kita nak tengok ayat terakhir 8 dan 9. Ayat ni sekali ya. Ayat ini Allah cerita tentang ganjaran janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ada 2 janji Allah dekat sini. Pertama, syurga yang penuh dengan pelbagai nikmat yang sedang dihiaskan dan disediakan untuk mereka. Yang kedua, janji Allah mereka kekal dalam syurga. Jadi ada 2 janji Allah dalam ayat ini. Pertama, janji Allah masukkan mereka dalam syurga. Ada 3. Janji Allah untuk masukkan golongan ini dalam syurga.
Yang kedua, janji Allah dengan Allah telah menyiapkan dan menyediakan bagi mereka bermacam-macam nikmat dalam syurga. Dan yang ketiga adalah Allah mengekalkan mereka berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. So pengajaran yang terakhir tadabbur kita pada malam ini, iman yang benar serta amal soleh yang berterusan akan mengekalkan kita di atas kebenaran dan membawa kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingat ni ada dua benda. Pertama, pastikan iman kita bebas daripada syirik, bebas daripada sesat, bebas daripada keraguan, ya, bebas daripada khurafat. Yang kedua, pastikan amal soleh yang dikerjakan itu berterusan, berkekalan. Dua kombinasi ini akan menyebabkan iman yang sahih, iman yang betul, amalan yang berterusan akan membantu kita untuk kita kekal berada di atas jalan untuk menuju kepada syurga Allah, dan dia membantu kita untuk kekal di atas kebenaran. Bukan sekadar kekal di atas jalan menuju syurga, tapi kekal di atas kebenaran dan jalan hidayah Allah yang akhirnya dimasukkan ia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan pada kita bila seseorang itu beriman, maknanya dia membenarkan janji Allah. Salah satu daripada ciri-ciri sifat orang beriman, kita yakin tentang apa yang Allah suruh kita buat, kita yakin Allah bagi ganjaran. Apa yang Allah larang kita buat, kita yakin kerana ia ada mudarat dan dia juga adanya azab walaupun kita tak nampak neraka itu. Yang kedua, amal soleh. Menunjukkan pada kita amal soleh itu mestilah berpandukan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dan berpandukan kepada apa yang disyariatkan. Bukan amalan yang direka-reka atau bukanlah amalan yang diciptakan selain daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan amalan yang riak atau amalan orang-orang munafik. Baik, sekadar itu yang dapat kita kongsikan untuk malam ini. Insya-Allah kita bertemu lagi untuk sambungan ayat 10 hingga ayat yang seterusnya, ya, pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.